Okey, selamat pagi 3 Delima, 3 Zambut. Okey, harap kamu selesaikan tugas yang cikgu bagi tadi. Harap sound pun clear. Alright. Okey. Untuk pagi ni kita sambung yang minggu lepas. Cuma kita akan cuba habiskan minggu ni. Okey. Untuk pergi ke bab 2. Okey, sebab sekarang ni dah bulan 2 kan. Dah nak habis dah tengah bulan 2 dah. Okey. Alright. Kalau kamu lihat, okay, contoh yang kamu salin tadi, okay, dia gabungan nombor-nombor indeks, dalam operasi math. Kemudian kamu kena permudahkan atau kamu kena selesaikan. So yang kamu buat, yang sebelum ni, kamu kena ingatlah, ingat, jangan lupa sebab dia guna pakai. Dan kemudian satu lagi kalkulator, kalkulator amat penting. Kalkulator sekarang ni, kamu kena ada lah. Dah ada lama dah. Jadi kena jaga baik-baik lah. Alright. Kalau kamu lihat muka surat 20 hukum indeks. Cikgu nak kamu salin dalam buku. Hukum indeks tu. Sebab kamu kena hafal. Kamu kena ingat hukum indeks tu. Kalau kamu lihat, kebanyakannya senang kamu nak ingat. Kecuali ada 4. Ada 4 indeks, hukum indeks yang kamu kena ingat. Contohnya A, tolak N. Kalau kamu pemudahkan, dia jadi 1A per N. Kemudian satu lagi, A1 per N. A1 per N. Kalau kamu permudahkan, dia akan jadi A punca kuasa N. Yang ini, yang biasa keluar dekat soalan lah. Alright. Dan yang jarang keluar kat soalan, tapi kalau keluar, dia biasanya dekat soalan yang bonus, markah dia besar. Biasanya 3 markah, kadang 4 markah. Yang A, M per N. Kalau kamu lihat dia ada 2. Ada 2 cara untuk permudahkan. Satu ialah A, M 1 per N. Satu lagi ialah A kuasa M, punca kuasa N. Ada 2 cara. 2 cara dipermudahkan. So yang ini yang agak kompleks sikit lah untuk kamu ingat. Tapi kena ingat juga. Yang lain semuanya yang simple-simple. Kamu dah jumpa berulang kali. Untuk hari ini, cikgu try, kita huraikan 2 contoh. Kemudian ada satu lagi tambahan, yang cikgu bagi dekat grup tadi. Satu tambahan tu bila kita gabungkan dalam persamaan serentak. Yang contoh yang pertama, kalau kamu lihat, yang A. Dia bagi soalan, tolak 3x. Ya, cikgu tukar marker. Tolak 3x. Kuasa 3 darab 2 x kuasa 3 y tolak 4 2. Bahagi dengan 108 x 4 y 3. So sekarang ni, kalau kamu lihat, nombor asas dia ada pelbagai. Kemudian kamu kena cari ataupun ringkaskan dia punya indeks. Kalau kamu lihat pemboleh ubah dia, yang terlibat ialah 2 saja, x dengan y. Alright. So yang nombor besar ada dekat pembawah saja. Kalau nombor besar pembawah ni kamu boleh ringkaskan awal, baguslah. That's why sifir kena mahir. Ataupun paling tak yang minggu lepas punya, yang kita buat pembahagian berulang dengan pendaraban berulang. Yang itu kamu kena mahir jugalah. Tetapi yang minggu lepas punya tu, kalau kamu buat, dia akan ambil masa yang lama. Dia ambil masa yang lama sebab kamu kena buat satu-satu kan. So paling baik ialah sifir kamu mahir lah. Terus kamu boleh ingatkan. Kamu boleh faham atau kamu boleh mahirkan diri sendiri. Alright, kita permudahkan. Kalau kamu lihat dekat contoh tu, dia
asingkan semua sekali sebab kita nak buang kurungan. Kemudian akhir sekali baru kita gabungkan. Alright. So kalau kamu lihat dekat sini, okay, dalam kurungan ni kita kena asingkan semua. Alright. Cikgu buat satu-satu. Yang ni pun cara, okay, yang cikgu buat ni kamu kena buat. Okay. Kamu kena buat satu-satu. Okay. 3. Alright. Sini 3. Cikgu tak nak buat kurungan lah. Okay. Cikgu tak nak buat kurungan supaya kamu boleh nampak. Okay. 3. Ni kuasa 3 untuk semua dalam kurungan kan. Okay. X 3. Okay. Kemudian darab. Okay. 2. 3. 2 kan. 2. X 3. 2. Okay. Kemudian Y tolak 4. 2. Nampak tak? Cikgu buang kurungan, semua kuasa untuk semua asas dan, okay, pemboleh ubah tu. Kemudian yang ini pun sama juga. Okay. Tapi yang ini tak ada kurungan. Okay, dia dah kekal macam tu. 108. Oh, cikgu kena tulis kecil-kecil ni. Dia tak boleh besar sangat. Tak muat ruang. Kita ulang balik. Ulang balik lah, ulang balik. Kena penuh full board juga ni. Okay, full board juga ni. Sebab cikgu nak tunjuk satu-satu. Sebab tu dia jadi panjang. Okay. Sebab cikgu nak kamu buat macam tu. Okay. Tolak 3. X 3. Darab 2. X 3. Y tolak 4. 2. 108. X 4. Y 3. Okay, sama dengan, okay, tolak 3 X 3 darab, okay, 2 X 3 2. Okay, indeks atas 2 dengan 3 ni, okay, maksudnya darab Y tolak 4 2. Okay, bahagi 108 X 4 Y 3. Alright. Kemudian kita selesaikan yang mana kita boleh selesaikan. Okey, yang asas nombor lah biasanya. Okey. So kalau ni kuasa 3 27, positif ke negatif? Negatif kan, nombor ganjil. Okey, so sekarang ni kamu akan dapat negatif 27 X 3 darab, okey, 2 kuasa 2, okey, 4, okey, X 3 darab 2 6, Y 4 darab 2 8, negatif. Okey, negatif 8. Okey, salin ni balik. Banyak tulis. Okey, Y 3. Alright. Kemudian kalau melihat dah selesai, tak ada kurungan, okey, keluarkan nombor asas dia. Okey, nombor asas kamu akan keluar, kamu akan dapat jawapan yang lebih ringkas, dan yang nombor indeks kamu selesaikan di luar kurungan. Alright. So, negatif 27. Okey, darab darab 4 per dengan 108. Okey, cikgu keluarkan nombor asas. Okey, yang pemboleh ubah cikgu letak kat luar. Kita X dulu. X 3 darab maksudnya tambah kan? Okey, tambah 6. Kemudian bahagi maksudnya tolak kan? Tolak 4. Okey, kemudian Y pula. Okey, Y tak ada, yang ini negatif 8. Okey, yang ini bahagi maksudnya tolak 3. Alright. So sekarang ni kalau kamu lihat 27 darab 4 negatif. Okey, guna kalkulator lah. Okey, tapi cikgu suka kalau nombor biasa-biasa kamu manual je. Okey, 7 darab 4 28. 4 darab 2 8 tambah 2 10, 108. 108 kan? Okey, so negatif 108 per 108. Okey, X 3 tambah 6 9, 9 tolak 4 5. Okey, tolak 8 tolak 3 Y tolak 11. 108 bagi 108 sama dengan 1. So dekat sini kamu akan dapat negatif 1 X 5. Okey, Y negatif 11.
Okey, ataupun kamu akan dapat kalau kamu pemudahkan lagi, yang ni dah habis. Okey, yang ni dah habis. Tapi kalau dapat jawapan yang akhir, okey, dia lebih bonus. Okey, dia lebih bonus dan kadang-kadang dia dah tak kira markah, kira yang ni dapat markah. Tapi kadang-kadang okey, skema yang itu yang jawapan akhir tu yang markah, satu markah. Okey. So dekat sini, okey, tengok ni. Yang y negatif 11. Ingat tak hukum indeks tadi? Sama juga dengan 1 per y kuasa 11. Okey. So yang ini cikgu nak ubah ni. Okey, yang ini kamu tengok. Tengok kita ubah ikut hukum indeks. Okey, cikgu kotakkan. Okey. Tolak 1 x 5 y negatif 11. Okey, cikgu nak selesaikan ni dulu. So, sekarang ni tolak 1, okey, x 5 darab, ni darab kan? Okey, y negatif 11 sama dengan 1 per y kuasa 11. Okey, so sama dengan, okey, negatif 1 darab x jadi negatif x kuasa 5. Okey, darab 1, okey, per dengan y kuasa 11. Okey, so ni jawapan akhir dia. Nampak? Panjang kan? So yang ni yang cikgu nak kamu tulis. Okey. So yang hukum-hukum indeks, yang soalan yang ringkas-ringkas yang kamu dah buat atau kamu dah salin, ingat balik. Okey, buku teks kamu buku yang terbaik. Buku teks matematik, okey, dah lebih 10 tahun dah. Okey, cikgu cakap ni. Okey, buku teks matematik adalah buku yang terbaik. Okey, kamu hanya perlu lihat balik, okey, semua yang kita dah buat. Okey, alright. Yang ini contoh yang pertama. Okey, kita try tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Kenapa cikgu nak tengok, okey, pelbagai soalan ni? Sebab okay, bila kamu mahir yang ini, dia akan pergi yang kedua. Yang kedua ni yang kita nak habiskan minggu ni juga. Okay, bila ada persamaan serentak. Persamaan serentak tu yang soalan, okay, banyak keluar dekat periksa berulang kali. Bukannya berulang kali maksudnya setiap tahun, tak. Dalam satu paper maths tu, dia akan keluar 2-3 soalan. Okay, itu maksud itu. Alright. Tengok yang soalan yang berikutnya. Okey, dia bagi dekat situ 49. Oh, cikgu nak kena kecil lagi tulis sebab macam tadi juga penuh. Okey, 49. 1 per 2 darab 125. Okey, kuasa 1 per 3 negatif. Okay, per dengan 240. Okay, 1 punca kuasa 4. Okay, darab 3125. Nombor dia besar-besar. Punca kuasa 5. Okay, nombor dia besar-besar. So, yang ini yang minggu lepas punya yang kita buat. Okay, kamu kena mahir. Ataupun kamu kena mahir dengan sifir lah. Okey, kamu mahir dengan sifir, kamu dapat andaikan awal. Okey, dan kamu dapat tahu apa yang kamu nak tekan dekat kalkulator. Okey, contohnya kalau 5 kat belakang ni, kamu dah tahu dah sifir 5. Alright? Kalau 2401 nombor ganjil. Okey, biasanya nombor ganjil juga sifir dia. Okey. Alright. So sekarang ni, okey, kita cuba selesaikan. Okey. Maksudnya sekarang nak kena pemudahkan nombor asas kan? So sekarang ni kita pemudahkan nombor asas. Kalau 49, 7, okay, kuasa 7. 1 per 2. Okay, darab. Kalau 125, 5 kuasa 5. Okay, negatif 1 per 3. Per dengan, okay, kalau 2401, okay, 7 kuasa 4. Okay, 7 kuasa 4. 7 kuasa 4
Okey, kita tulis satu-satu lah. 7 kuasa 4 dalam kurungan punca kuasa 4. Cikgu tulis satu-satu. Kemudian 3, 1, 2, 5. Alright. 5 kuasa 5 punca kuasa 1/3. No, 5 kuasa 5. 5 kuasa 5 juga. Okay, 5 kuasa 5. 5 kuasa 3 tu kan. 5 kuasa 5 yang kalau besar. Ni 5 kuasa 3. 5 darab 5. Okay, 25. 25 darab 5. 125. 5 kuasa 3. 1, 2, 3. So, ni 5 kuasa 3. Okay, yang ini 5 kuasa 5. Okay, dalam kurungan. Okay. Betul lah. 7 kuasa 5. Okay. Cikgu petakkan lah. Serabut dah. Okay. Ni, kamu mudahkan dulu. Okay. Kemudian baru kamu selesaikan. Bila kamu selesaikan, kamu kena ingat hukum indeks tu lah. Contohnya, kalau kamu lihat, okay, yang cikgu suruh kamu salin tu. Mana ni? Yang bawah. AMN. Okay, AMN. Okay, kalau A, M, punca kuasa N, dia sama dengan A, M per N. Alright, tengok hukum indeks tu. So, yang ini yang kamu kena ingat. Okay, ataupun biasakan diri sebab kalau dulu, rasanya sekarang iya juga kot. Dekat permulaan soalan, kita cakap pasal soalan ni bila kita bincang pasal soalan ni, masuk cikgu masa soalan SPM masa soalan SPM. Okay, kita tengok tujuan kamu kat ujung persekolahan SPM. Dia kadang-kadang dia bagi formula matematik. Okay, dia bagi formula. Tapi yang sekarang cikgu tak perasan pula. Dia bagi formula matematik ke tak? Rasanya bagi lagi kot. Okay, one page kat muka surat depan tu. Okay, dia bagi juga formula untuk pemudahkan kamu kot. Ya betul. Okay, rasanya macam tu. So sekarang ni kita permudahkan. Okay, yang ini darab. Kalau kamu lihat, kamu perlu darab yang dalam kurungan dengan yang kat luar kurungan. Apa sebenarnya 7 kuasa 7? Ini kuasa 2. Ini kuasa 2. Okay. So sekarang ni yang dalam kurungan darab luar kurungan. Okay, yang ini kamu pemudahkan ikut hukum indeks. So, okay, kalau form 1, form 2, cikgu suruh darab manual. Kalau kamu form 3, kamu boleh pemudahkanlah, potonglah. Okay. Kalau ni darab, okay, kita boleh potongkan. Ni 1, ni 1. Ni 1, yang ini 1. Alright. So, ulang balik. 7, dah potong kan? Okay, kuasa 1. Okay, darab 5. Okay, yang ini potong dah kan? Negatif 1. Okay, bawah dia. Alright. Ingat tak hukum indeks? Okay, so kat sini bawah dia 7. Okay, M per N. Okay, 4 per 4. Okay, kemudian yang sebelah dia. Apa tadi nombor asas tadi? 3, 1, 2, 5, 5 kuasa 5. Okay. So yang ini 5 per 5 lah kan? 5 per 5. Okay. So kat sini kamu lihat. Okay, kamu boleh pemudahkan ikut nombor asas tu, ataupun kamu boleh manually, sebab dia punya nombor indeks atau kuasa dia ringkas. Okay, ni 1 kan. So sekarang ni kamu boleh manually. Cuma yang ni je ada tanda negatif. Okay, so dekat sini, okay, tengok ni. Sebab ni 1 kan. 4, 1 kan. So 7 kuasa 1 bagi 7 kuasa 1 sama dengan 1. Alright. Kemudian kamu akan darab dengan 5. Cikgu buat kurungan lah kat sini. Okay, cikgu buat kurungan. 5. Okay, negatif 1. Ni 1. So 5, 1, 1. Sebab ni bahagi, maksudnya tolak kan. Okay, 5, negatif 1, negatif 1. Alright. So sekarang kamu akan dapat, okay, 1, 5, negatif 1, 5, 1. Okay. Okay. Ni darab 1 kan. Jadi 5 negatif 2.
Atau okey, hukum indeks okey 1/5 kuasa 2. Alright. Ni contoh yang kedua. Okey, perlahan lah. Okey, perlahan. Alright. Okey. Alright. Okey, kenapa semua ni tadi? Okey, ni. Yang ketiga. Okey, yang ketiga dan kenapa semua ni kena lancar? Sebab yang ketiga ni lah yang tujuan dia. Okey. Tujuan dia. Kalau kamu lihat muka surat 23. Okey. Dia beritahu kat situ, okey, persamaan serentak. Okey. Persamaan serentak maksudnya dia bagi dua ungkapan, dia suruh cari nilai. Okey, contoh sekarang dia bagi 25 M darab 5N. Okey. Dan juga 2M darab 1/2N. Oh, ni tak sama dengan ada. Ungkapan dia persamaan. Okay. 25M darab 5N sama dengan 58. Dan 2M darab 1/2N sama dengan 2. Dia suruh cari nilai M dan juga nilai N. Okey, kamu selesaikan melalui persamaan serentak. So, dekat sini kamu kena pastikan asas nombor. Kiri dan kanan sama. Kiri dan kanan sama. Sebab tu dia buat persamaan ungkapan. Okey. So, sekarang ni kita cuba selesaikan. Okey, cuba tengok. Cikgu nak kamu tengok satu-satu. Okey, satu-satu. Okey, so sekarang ni 25 sifar apa? 5 kan? 5 kuasa apa lah? 5 darab 5 lah 25 kan? Jadi 5 kuasa 2 betul tak? So sekarang ni 5 kuasa 2 M. Sekejap. Salah tulis. 5 kuasa 2 kurungan besar M. Okey. Darab 5N. Okey, sama dengan 58. Okey, kemudian kita pemudahkan. Tanda sama dengan dah ada kat sini. Kat sebelah sini tak payah tulis So sekarang ni cikgu pemudahkan 5. Okey, kurungan. Okey, 2M. Okey, maksudnya 2 darab M. Kamu akan buang kurungan. Okey, nombor asas sama. Okey, 2M. Okey, kemudian darab 5N. Kemudian sama dengan 58. Okey. Asas sama tak? Sama kan? Okey, so sekarang ni kamu ambil indeks saja. Okey, cikgu nak kamu tulis kat sini. Maka okey, tulis. Maka 2M sama 2M kalau darab tambah kan? Tambah N sama dengan 8. Nampak tak? Kita ambil index number je. Okey, sebab tu yang kita belajar tajuk index number ni, nombor asas satu perkara, nombor indeks satu perkara. Okey, tengok asas dah sama, kita abaikan, kita ambil nombor indeks saja. Okey, yang ini pula kita try buat. Okey, kalau 1/2N masuk ikut hukum indeks tadi, negatif kan? So, kita selesaikan. Ni tak tulis. Okey, yang ini. Okey, 2M. Okey, darab. Okey, hukum indeks. Ingat, hukum indeks. Alright. Okey, 2 negatif N. Okey, sama dengan 2. Asas dah sama. So, kita ambil. Okey, kalau 2 ni maksudnya apa? Kuasa 1 lah kan? Betul? Okey, kuasa 1 kan? Kalau ikutkan apa ni prinsip dia,
Kalau kuasa kosong, nilai kosong. So, sekarang ni kamu akan ambil index number dia. Maka, M, darab maksudnya tambah. Tolak N sama dengan 1. M tambah darab tolak, tolak. Tolak N sama dengan 1. So, kamu ada yang pertama, yang kedua. So sekarang ni nak cari M berapa, N berapa. Kamu pilih antara dua ni yang mana mudah. Kemudian kamu akan selesaikan. Cikgu nak kamu cuba perlahan buat ni. Dan cuba ingat balik. Sebab persamaan serentak, kalau ikutkan dia kamu dah tahu masa start form 1 dah dengar dah. Form 2 dah mahir dah. So kita nak selesaikan M berapa, N berapa. Cikgu nak ambil yang inilah dulu. Sebab yang ini mudah daripada yang ini. Cikgu nak ambil yang ini masuk dekat dalam ni. Alright, so M maka cikgu tulis marker lagi. So pun boleh. M tolak N sama dengan 1. M sama dengan N. Cikgu ambil persamaan yang kedua dulu. So, bila M sama dengan N, yang ni cikgu tulis 3. Cikgu masukkan dekat sini. Cikgu tengok M sama dengan N. Cikgu nak gantikan nilai kat sini. 2M. Nampak tak bawah? Harap-harap nampak lah. Cikgu setting tadi, harap-harap nampak lah. Cikgu salin balik. 2M tambah N sama dengan 8. Cikgu gantikan nilai M atau nilai N kat dalam persamaan yang pertama. Sebab M sama dengan N, cikgu masukkan terus. 2M tambah N sama dengan M kan? Cikgu tulis M sama dengan 8. 2M tambah M jadi 3M. Sama dengan 8. M sama dengan 8/3. Sebabkan M dengan N sama nilai, N pun sama nilai dia 8/3. Kamu akan dapat sekejap. 8/3. Kalau ambil yang pertama jadi lain. Kalau yang ini MN masuk M 3M. Jadi 8/3. Tapi kalau ambil yang ini, kita cuba yang ini pula. Kita try yang ini pula. Kita try yang ini. Kita masukkan yang kat kedua. Alright. Kita try. 2M tambah N. Masukkan kat yang kedua nanti. Sama dengan 8. Kemudian kita nak masukkan nilai M ke nilai N. Kita dapatkan nilai M dululah. Masukkan nilai M dulu. Sekejap kita dapatkan nilai N lah. Dapatkan nilai N. So, N sama dengan 8/2M. Kita dapatkan nilai N. Ketiga. So, sekarang ni, dapat nilai N, kita masukkan kat kedua. Cikgu buat star kat sini. Tadi apa tadi? M tolak N sama dengan 1. Masukkan nilai. Gantikan nilai Tolak. 8 tolak 2M sama dengan 1. Alright. So sekarang ni kita permudahkan. Permudahkan. M tolak 8 tolak 2M sama dengan 1. M tolak 2M sama dengan 8.
M tolak 2M sama dengan 8. M tolak 2M jadi tolak M. Alright, tolak M. No, ni positif. Okay, positif. Okay, so dekat sini positif lah kan. 2M, 2M, positif lah. Okay, so sekarang ni 2M tambah M jadi 3M. Okay, sama dengan 8. Okay, M sama dengan 8/3. Sama macam tadi kan. M sama dengan 8/3. Kalau tadi M sama dengan N, so N pun sama dengan 8/3 lah. Kalau ikutkan, oh, ada yang silap dekat 8 tadi. Mana? 5, 8. 1. Sekejap, cikgu nak perhatikan balik. Okey, 2M, N, 1. Kemudian M tolak N, 1. Okey, kemudian 8 tolak 2M, 1. M tolak N. Okey. Dekat sini kita tertinggal 1. Okey, dekat sini tertinggal 1. Sebab apa? Ni, okey, cikgu padam balik. Okey, tertinggal 1 rupanya. Okey. Harap nampak Ni 1, okey. 1, yang ni 8. Okey, pergi sebelah jadi tambah 8. Okey, so dekat sini 9, sini 9. So M sama dengan 9 bagi 3, 3. Okey, M sama dengan 3. Okey, barulah kita masukkan nilai dekat sini. Okey. So okey, masukkan nilai, okey, dekat sini. Panjang lah ni. Okey, buat star satu lagi. Alright. M sama dengan 3 tadi kan. Okey, kita gantikan nilai M yang ni tolak N sama dengan 1. 3 tolak N sama dengan 1. Kita pindahkan negatif positif, tak ada masalah, kiri kanan. Okey, cikgu pindahkan nombor. Okey, 1 jadi tolak 1, negatif N jadi N. 3 tolak 1 sama dengan 2, sama dengan N. So dekat sini, okey, kamu dapat N sama dengan 2. Satu lagi M sama dengan 3. Okey, panjang lah. Okey, asas dia bagi simple je. Okey, asas dia bagi simple je, nombor bulat. Okey, kalau pecahan kompleks sikit lah. So kena hati-hati. Alright, tapi memang kena buat sendiri. Okey, kamu kena buat sendiri. Okey, dari yang awal tadi ingat tak? Kita pemudahkan nombor indeks. Okey. Dari ungkapan. Okey, ungkapan. Kemudian bila dah okey, permudahkan nombor indeks, dia akan bagi dua persamaan, okey, melibatkan nombor indeks, dan kemudian kamu kena cari nilai pemboleh ubah. Okey, menggunakan persamaan serentak. Ni persamaan serentak lah proses ni. Okey, tak ada isu lah kot. Okey, boleh buat lah kot. Okey, as long kita cuba dengan nombor-nombor yang simple dulu. Okey, nombor-nombor yang bulat. Okey, tak ada pecahan. Okey, yang ni kamu kena cubalah. Alright, kamu kena cuba dan WhatsApp kat cikgu. Okey, PM cikgu apa yang kamu dah buat. Okey, gambar yang kamu dah buat. Macam yang semalam Form 1 banyak PM cikgu, kerja yang dia buat. Ada yang betul, ada yang salah. Cikgu 3 kelas 1 grup tu. 100 lebih. Cikgu tak terkejar, cikgu nak tanda satu-satu. Jadi cikgu tengok semua, yang mana cikgu tengok yang ada salah tu, cikgu recognize awal-awal. Cikgu maklumkanlah. Lepas tu cikgu kena ulang balik. Ulang balik, tunjuk cara yang betul. Itu yang proses dia. So belajar ni kamu kena buat perlahan.
Alright, macam tadi cikgu tunjuk kesilapan tadi. Okey, kena faham lah. Nampak tak? Itu maksudnya bila kita buat, okey, kita buat betul-betul. Okey, kita cuba kenal pasti. Kat mana silap? Oh, ni kat sini, kat sini, kat sini. Okey, itu kisahnya. Alright. Okey, untuk hari ni itu sajalah kot. Okey, agak heavy sebab kita nak selesai kan. Nanti tunggu cikgu bagi soalan dekat kamu. Cikgu tak bagi soalan banyak, tapi kamu kena buat sendiri. Alright. Kemudian nanti kamu akan isi kehadiran sekali. Okay, try the best. Okay, untuk buat soalan yang bentuk macam ni, okay, kamu kena anggap tak susah lagi. Okay, soalan macam ni kamu kena boleh buat lagi. Okay, dia yang susah bila soalan bentuk pernyataan. Okay, bentuk situasi. Kamu kena pindahkan, okay, ke bentuk nombor. Yang itu yang susah sebenarnya. Itu yang untuk A1 punya matematik. Okay, yang itu yang dapat 90 ke atas punya markah. Okay, jadi yang ini jangan anggap susah. Kena cuba. Okay, even though kalau kamu tulis penuh, kemudian ada silap, jawapan akhir tak sama, jangan risau. Untuk cikgu happy dah. Okay, sebab kat situlah cikgu boleh check, okay, cari kat mana bersama-sama dengan kamu. Itu belajar. Okay, itu belajar. Okay, key dia, okay, kamu kena try, kemudian kena bincang dengan cikgu, kemudian cikgu kena bincang dengan kamu juga, okay, sama ada betul atau salah, atau banyak kena baiki ke. Okay, bincang tu proses belajar kita. Boleh Alright, itu saja untuk hari ni. Terima kasih. Maaf lama biasa cikgu buat ringkas je. Okay.